أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati sahabat kita, saudara Najib, dan juga semua yang hadir pada malam ni, Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita adakan semula kuliah Sirah Nabawi ataupun Fiqh Sirah menggunakan kitab jilid ketiga Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad ataupun Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan topik baru, iaitu pembukaan kota Makkah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadi antara peristiwa yang penting dalam sejarah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana pembukaan kota Mekah ini, kerana kita tahu kota Mekah itu dia ada kaitan dengan kiblat umat Islam, sehinggalah kiblat Baitullahil Haram ini menjadi kiblat kepada kita semua umat Islam sehinggalah ke hari ini dan sehinggalah ke hari kiamat. Dan kita juga pernah satu ketika dulu masa kita baca kitab tentang kiamat, ada kita baca satu kitab, satu hadis yang berkaitan dengan Kaabah ataupun kotak Kaabah Asy-Syarif itu, yang mana hadis tersebut menjelaskan pada kita Kaabah ini akan dirobohkan oleh seorang lelaki yang disebut oleh Nabi sebagai Dzu Suwaiqatin, ataupun manusia negro berkaki kecil, menunjukkan bahawa di hujung dunia nanti Baitullah itu akan dirobohkan oleh sejenis manusia negro yang berkaki kecil. Maksud berkaki kecil ini ialah orang negro yang memang dia orang ni masalah makanan, kesihatan mereka menyebabkan mereka menjadi manusia yang kurus kering. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan berbetis kecil, maknanya berkaki kecil. Orang inilah kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, Nabi kata, seolah-olah aku sedang melihat Dzu Suwaiqatin ini menyangkul-nyangkul akan Syahzarwan ataupun kaki Kaabah. Ini akan berlaku pada zaman akan datang, di mana Kaabah tidak akan dikunjungi lagi oleh orang. Kaabah ni tak ada pengunjung-pengunjung kerana di hujung-hujung dunia umat Islam akan dimatikan terlebih dahulu, kemudian barulah akan dimatikan orang yang berbaki ketika itu, iaitu orang kafir saja. Jadi kalau kita ambil pengajaran di sini, siapa-siapa saja yang mati setelah matinya umat Islam, maka orang tu mati ketika dunia dihancurkan. Orang tu sangat jelas adalah orang yang bukan dari kalangan orang Islam. Na'udzubillah, mereka adalah orang kafir. Kita mulakan insya-Allah. Sebabnya yang berlaku ni, sebabnya ialah bahawa beberapa orang dari puak Banu Bakar telah meminta bantuan dari pengetua-pengetua Quraisy supaya memberi senjata dan tenaga untuk menyerang pihak Khuza'ah. Pihak Khuza'ah telah mengikat janji setia dengan pihak Muslimin. Pihak Quraisy telah memberi pertolongan kepada pihak Banu Bakar itu. Maka keluarlah satu kumpulan daripada orang-orang Quraisy dengan cara menyamar supaya tidak dikenali. Dalam kumpulan ini termasuk Safwan bin Umayyah, Kuwaitib bin Ubaidil Uzza, Abdul Uzza dan Mukras ibnu Hafs. Bertemulah mereka dengan Banu Bakar di satu tempat bernama Al-Wa'sir. Lalu mereka menyerang Banu Khuza'ah di waktu malam dalam keadaan mereka tidak bersedia. 20 orang Banu Khuza'ah mereka bunuh
Dengan itu, keluarlah 40 orang Banu Khuza'ah dengan menunggang kuda diketuai oleh Amru Ibnu Salim Al-Khuza'i menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adukan apa yang telah dilakukan ke atas mereka, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menarik selendang baginda dan berkata, aku tidak akan ditolongi sekiranya aku tidak menolong Bani Ka'ab, sama seperti aku menolong diriku sendiri. Dan kata baginda lagi, sesungguhnya awan mendung ini memudahkan untuk menolong Bani Ka'ab. Jadi sebabnya yang berlaku perenggan yang kita baca ni, kita ambil dari segi sejarah dia sikit, kaitannya. Apabila berlaku perjanjian Hudaibiyah, maka ada beberapa kabilah orang Arab yang bernaung di bawah Quraisy. Antaranya ialah Banu Bakar, dan ada juga di antaranya beberapa kabilah yang bernaung di bawah Madinah ataupun di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Bani Khuza'ah. Jadi apabila berlaku pertempuran antara Bani Bakar, yang mana Bani Bakar ini telah minta pertolongan daripada kufar Quraisy, lalu kufar Quraisy telah menyertai walaupun mereka menyamar, masih lagi dikenal oleh orang, menentang pihak Khuza'ah atau Bani Khuza'ah. Jadi dengan itu mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kerana dalam melanggar perjanjian Hudaibiyah itu genjatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh serang menyerang antara satu sama lain. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan atau kabilah-kabilah yang bernaung di bawah kumpulan masing-masing. Juga tidak dibenarkan serang menyerang antara satu sama lain. Begitulah perjanjian Hudaibiyah. Kita semua faham kedudukan perjanjian ini. Yang mana perjanjian ini satu ketika dulu pernah dipersoalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi perjanjian itu berlaku disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyerahkan kota Mekah semula kepada umat Islam. Jadi kena ada peristiwa yang berlaku nak cetuskan sesuatu supaya Kaabah ataupun Makkah Al-Mukarramah dikembalikan kepada umat Islam. Dan kita tahu bila berlaku perjanjian, insya-Allah umat Islam kalau berjanji dengan siapa-siapa saja, termasuk kalau berjanji dengan orang-orang kafir pun, umat Islam akan terus setia dengan perjanjian, tidak menceroboh perjanjian dan tidak langgar perjanjian. Tetapi orang kafir ini, kebiasaan mereka, kufar Quraisy pula tu, mereka tidak sabar untuk menunggu selama 10 tahun. Mereka tidak akan dapat mematuhi perjanjian. Akhirnya mereka langgar perjanjian. Daripada situ menyebabkan Banu Khuza'ah atau Bani Khuza'ah telah buat laporan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Quraisy dan juga Banu Bakar ini. Jadi apa yang kita lihat di hujung perenggan ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu tekad ataupun satu ikrar untuk membalas tindakan kufar Quraisy atau Banu Bakar yang telah menyerang kumpulan atau kabilah yang bernaung di bawah Madinah Al-Munawwarah. Menyesallah orang-orang Quraisy kerana sikap mereka dalam perkara itu. Lalu Abu Sufyan pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berunding semula, tetapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah Abu Sufyan menemui Abu Bakar meminta jasa baiknya memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjawab, saya tidak sanggup. Kemudian datang Abu Sufyan kepada Umar ibnu Al-Khattab meminta jasa baiknya. Jawab Umar, apakah saya akan menyebelahi kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, walau sekecil-kecil sebab sekalipun, saya tetap akan memerangi kamu. Maka pulanglah Abu Sufyan ke Makkah dengan hampa, tidak berhasil maksudnya datang ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam kisah ini, dalam perenggan kedua yang kita baca ni, ada beberapa kisah. Saya ambil satu kisah lah, anda ambil satu kisah di mana apabila sampai saja
Abu Sufyan di Madinah Al-Munawwarah, beliau telah mengunjungi Nabi dan Nabi kita telah menghamparkan akan sejadah ataupun akan rida Nabi yang ada selalu Nabi pakai pada bahunya. Nabi kita hamparkan rida baginda untuk untuk Abu Sufyan duduk atasnya. Kerana Nabi kita menghormati tetamu. Walaupun tetamu itu taraf dia itu adalah kufar Quraisy, orang yang menyembah berhala. Tetapi Abu Sufyan ini kita semua kena tahu bahawa Abu Sufyan ini adalah mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dua hubungan ini, yang pertama ialah tetamu yang datang, yang kedua tambah-tambah tetamu itu adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sambut dengan baik. Walaupun dalam perenggan kita baca tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menerima permohonan maaf oleh Abu Sufyan dan meminta supaya jangan sekali-kali dilakukan serangan kepada Makkah Al-Mukarramah. Walaupun Nabi kita tidak terima cadangan ataupun saranan Abu Sufyan, tetapi Nabi tetap menyambut beliau sebagai tetamu dan juga sebagai mertua baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak silap ana lah, anak Abu Sufyan ini, kalau tak silap lah, nanti kalau anda beritahu ni ada salah, anda nak betulkan balik akan datang. Kalau tak silapnya, anak Abu Sufyan ni, beliau dikahwini oleh Ubaidillah bin Jahshin. Lalu berlakulah suatu penghijrahan ke Habasyah dan anak Abu Sufyan ini yang berkahwin dengan Ubaidillah bin Jahshin ini termasuk daripada kalangan mereka yang berhijrah ke Habasyah. Tapi bila sampai di Habasyah, Ubaidillah bin Jahshin ini telah murtad, masuk Kristian, menyebabkan tercerailah akan anak Abu Sufyan ini. Tak minta maaf sebab tak mari dia punya nama tu. Nama anak Abu Sufyan. Sama ada Safiyah ke ataupun Hafsah anak Sayyidina Umar, tak ingat namanya. Jadi kebetulan Ubaidillah bin Jahshin mati di kota suci, di Habasyah. Maka daripada situ akhirnya Nabi kita telah berkahwin dengan anak Abu Sufyan di situ. Kalau tak silap lah. Bimbang juga kalau silap. Nanti kalau silap, anda betulkan balik. Inilah kali pertama dalam sejarah Nabi kita telah mewakilkan Raja An-Najasyi untuk menerima ijab ataupun menerima qabul bagi pihak baginda berkahwin dengan anak Abu Sufyan. Itu sejarahnya lah. Dan beliaulah merupakan isteri Nabi yang paling mahal maharnya yang dikahwini oleh Nabi SAW kerana diberikan oleh An-Najasyi. Itu sejarahnya. Okey, kita sambung lagi. Kemudian Rasulullah SAW pun membuat persediaan menyerang. Dirahsiakan perkara itu supaya tidak disedari oleh orang-orang Quraisy. Kata baginda, "Wahai Allah, lindungilah perkara ini dari pandangan orang-orang Quraisy. Biarlah mereka melihat daku dengan terkejut." Itu janji Nabi ataupun doa Nabi. Anda ulang balik. Nabi berdoa, "Wahai Allah, lindungilah perkara ini dari pandangan orang-orang Quraisy. Biarlah mereka melihat daku dengan terkejut." Maksudnya bahawa Nabi tak mahu terdedahnya ataupun bocornya rahsia ini kepada orang-orang Quraisy supaya mereka semua terkejut dengan kehadiran tentera-tentera Islam. Itu doa Nabi dan kita semua faham kedudukan doa Nabi. Jarang sangat doa Nabi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila sebut jarang ni, ada juga doa Nabi yang tidak dikabulkan. Antara doa yang tidak dikabulkan ialah doanya berkaitan dengan
jangan pecah belahkan umatku. Itu yang pernah saya ulang baliklah yang ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, jangan turunkan bala daripada atas ataupun daripada langit. Jangan turunkan bala daripada bawah, jangan nak keluarkan bala daripada bumi, daripada bawah, dan jangan pecah belahkan umatku. Lalu Jibril alaihi salam turun mendapatkan Nabi, beritahu pada Nabi dua perkara doa itu dikabulkan, satu di KIV kan atau ditangguhkan. Yang pertama, Allah tidak akan sewenang-wenang datangkan bala daripada atas dan juga tidak akan sewenang-wenang bala itu datang daripada bawah. Yang dua ni Allah kabulkan. Sebab tu jarang-jarang saja umat Islam di zaman kita ni sehingga sekarang sampai akan datang tidaklah menerima bala sepanjang masa, tapi jarang-jarang saja. Tetapi permohonan Nabi supaya jangan berlaku pecah belah di kalangan umatnya diposponkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekallah kita dengan berpecah belah. Doa Nabi semua kabul, melainkan yang ini saja. Ada satu lagi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah dua permintaan baginda. Yang pertama, nak ziarah makam Aminah, ibu baginda. Dan yang kedua, baginda memohon untuk berdoa keampunan kepada bonda baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, permohonan itu Allah benarkan. Maknanya Nabi kita dibenarkan oleh Allah untuk menziarahi makam bonda baginda. Tetapi bonda baginda, tetapi doa kepada bonda baginda tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga di antara permohonan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita kata tadi ya, Nabi kita doakan, wahai Allah, lindungilah perkara ini dari pandangan orang-orang Quraisy. Biarlah mereka melihat daku dengan terkejut. Doa ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi kita nanti kita akan lalui satu-satulah tentang peristiwa serangan kepada kota suci Mekah. Manakala dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tentera untuk bertolak menyerang, boleh dengar lagi kan suara ni Najib? Najib boleh dengar suara ni kan? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Manakala dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tentera untuk bertolak menyerang, Harith ibnu Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat memberitahu pihak Quraisy bahawa pihak muslimin akan menyerang mereka. Kata Ali radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus saya, Az-Zubair dan Al-Miqdad. Katanya, pergilah kamu hingga sampai ke Kebuh Kark. Di sana ada seorang perempuan yang menunggang seekor unta. Bersamanya ada sepucuk surat. Ambillah surat itu. Maka kami pun bertolaklah hingga sampai ke kebun itu. Bertemulah kami dengan perempuan itu di atas untanya. Kami bertanya kepadanya, keluarkan surat itu. Katanya, tidak ada apa-apa surat pada saya. Kata kami, awak berikan surat itu atau kami tanggalkan pakaian kamu. Lalu dikeluarkan surat itu dari sanggul rambutnya. Kami pun membawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu bertulis dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin di Mekah, memberitahu mereka sebahagian dari rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ni panjang cerita. Kemungkinan nanti dia ada penulis kita akan fokus ataupun akan ulang semula tentang ini. Tapi kita boleh sebut dululah. Yang pertama, bila ada seorang lelaki, sahabat Nabi,
ahli Badar lagi, Hatib bin Abi Balta'ah telah membocorkan rahsia. Rahsia yang bocor ini, cara dia ialah melalui satu sepucuk surat ataupun surat yang digulung dan diserahkan kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk menyampaikan surat itu kepada keluarga Hatib, keluarganya di Makkah Al-Mukarramah. Sebab Hatib ni bimbang kalau keluarganya nanti akan terluka ke ataupun terlibat dengan peperangan ke, begitulah tujuan Hatib. Bukan dia sengaja untuk membocorkan rahsia. Bila bertemu saja perempuan ini, antara perkara yang mungkin timbul di benak kita ialah mengapa ucapan daripada Saidina Ali kepada perempuan ini, kalau kamu tak keluarkan surat itu, kami akan taftish, maknanya memeriksa kamu walaupun terpaksa menanggalkan pakaian kamu. Jadi sekarang ni boleh ke kita orang Islam sampai menanggalkan pakaian orang? Betul lah Saidina Ali tidak menanggalkan pakaian, cuma dia mengancam saja, mengugut saja. Sampailah wanita itu mengeluarkan surat daripada sanggulnya. Apakah boleh kita dengan tujuan keselamatan negara Islam untuk melakukan pemeriksaan sehingga terpaksa menanggalkan pakaian dan mendedahkan aurat seorang wanita? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Kerana keselamatan negara Islam itu lebih besar daripada terdedahnya aurat dia. Tapi kita tahu, kalau sekiranya ada muslimah di situ, maka muslimah lah yang akan membuka pakaian wanita itu. Tapi kalau memang Saidina Ali yang 3 orang ni, Az-Zubair, Saidina dan Miqdad ini, semuanya lelaki, dan ketika itu memang tak ada perempuan, maka dari segi syarak benarkan. Kerana menjaga keselamatan umat Islam itu lebih utama daripada menjaga aurat si wanita itu. Dan kita tahu ketiga-tiga orang ni, manusia mulia, tiga-tiga orang ni adalah manusia yang sangat jujur dalam tugasan mereka. Kalau mereka membuka aurat perempuan ini pun, mereka tak akan ambil peluang apa-apa. Itu kejujuran umat Islam, terutama para sahabat, yang kita semua walaupun tak pernah jumpa para sahabat ini, kita sangat yakin bahawa Az-Zubair, Miqdad dan Saidina Ali sendiri akan bersifat jujur kalau terpaksa membuka aurat perempuan ini. Tapi perempuan ini bila diugut, maka dia telah mengeluarkan surat tu daripada sanggul rambutnya. Bawalah surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu memang datang daripada Hatib. Jadi surat ni walaupun kita membincangkan surat 1444 tahun dulu, tapi surat tu memang ada nama pengirimnya. Kenapa ada nama pengirimnya? Kenapa kita tahu Hatib ini yang mengirimnya? Kerana sudah tentu dialah yang menulis dan mencatat namanya di bawah atau di dalam kawasan surat tersebut. Begitu keadaannya. Ada beberapa keadaan yang boleh kita lakukan sehingga kan apabila kita berada dalam keadaan darurat, terdesak, maka kita dibenarkan untuk mengambil rukhsah atau kelonggaran. Banyak peristiwa ini dalam fiqh yang ada, yang kita belajar, seperti seseorang yang hampir mati, kalau ada daging babi sahaja, tak ada benda lain, maka dia boleh dibenarkan untuk makan daging babi sedikit untuk menyambung nyawanya. Dia ambil rukhsah. Maknanya daging babi dibenarkan dia memakannya, tetapi tidak dibenarkan makan dengan banyak. Sebab itu dalam kaedah fiqh kata, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat atau keadaan terdesak itu diuruskan secara yang sepatutnya sahaja. Tak boleh dilebih-lebihkan. Itu antara fahaman kita dalam perenggan yang ini. Hatib dipanggil, kita sambung lagi ya. Hatib dipanggil, lalu kata Rasulullah,
Ma hadha ya Hatib? Apa benda ni wahai Hatib? Jawabnya, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru bertindak ke atasku. Saya ini seorang yang ada hubungan setia, yakni halif dengan mereka. Tetapi tidak pula saya ini dari golongan mereka. Malah orang-orang muhajirin yang bersama enggan pun ada saudara mara mereka yang akan mereka pertahankan, anak isteri dan harta-harta mereka di sana. Saya ingin hendak menyelamatkan saudara mara saya. Apa yang saya lakukan itu bukanlah kerana berpaling, yakni murtad dari agama saya. Saya sekali-kali tidak redha dengan kufur setelah memeluk Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkata benar. Umar mencelah, serahkan dia kepada saya, biar saya penggal kepala munafik ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang telah mengambil bahagian dalam perang Badar. Kau tidak tahu, barangkali Allah telah beritahu kepada orang-orang yang mengambil bahagian dalam perang Badar. Kata Nabi lagi, buatlah apa yang kamu suka, aku telah ampunkan kamu. Jadi ini satu keadaan yang sangat menarik dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Apabila Hatib beritahu kepada Nabi, apakah sebabnya? Sekadar beliau ingin memberitahu kepada keluarganya dan meminta keluarganya jangan terlibat dengan perang. Tujuannya bukan kerana murtad daripada agama. Lalu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah meminta supaya dapat dia penggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah ini. Tapi Rasulullah SAW memberi alasan. Alasannya ni adalah menggambarkan pada kita tentang alasan Nabi ni, menggambarkan pada kita tentang apa? Tentang kelebihan orang yang menyertai perang Badar. Saidina Umar kata, Rasulullah kata kepada Saidina Umar, Hatib ni tak boleh kita bunuh walaupun dia buat salah macam mana. Kerana beliau adalah Ahlul Badar, tentera yang menyertai peperangan Badar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri jaminan kepada orang yang menyertai perang Badar, buatlah apa yang kamu suka, aku telah ampunkan kamu. Itu maksudnya. Itulah kelebihan orang-orang atau sahabat Nabi yang menyertai perang Badar. Saidina Umar sebagaimana biasa, beliau cengih, garang, tapi garangnya itu adalah bertujuan untuk menyelamatkan Islam. Saidina Abu Bakar telah meletakkan nama Hatib ini dengan satu sifat, iaitu munafik. Munafik. Apakah Hatib ini benar-benar munafik? Jawapannya tidaklah. Kerana pengakuan beliau sendiri bahawa dia tidak lakukan perkara membocorkan rahsia ini kerana dia murtad. Lalu Nabi kita kata bahawa dia telah bercakap benar. Maknanya Nabi kita buat satu pengisytiharan bahawa walaupun Hatib cuba membocorkan rahsia itu tak bocor lagi, tapi dapat disekat. Beliau cuba membocorkan rahsia. Nabi kita SAW kata bahawa dia tidak boleh dibunuh sama sekali. Sebab kelebihan yang ada pada beliau. InsyaAllah ya. Jadi orang-orang yang atau sahabat-sahabat Nabi yang memang menjadi Ahlul Badar, menjadi keuntungan bagi mereka kerana mereka telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kamu ketua-ketua yang kamu berikan kasihan belas kepada mereka, dan bahawasanya mereka telah kufurkan kebenaran yang telah didatangkan kepada kamu. Jadi ayat ini memberi kita suatu peringatan yang mana juga Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan kepada umat Islam supaya kita berhati-hati
dengan musuh-musuh Islam. Kerana musuh-musuh Islam ini, dia akan membuat tipu daya kepada kita semua untuk menjatuhkan kita. Kalaupun kita ada tahaluf dengan mereka, ataupun kita ada perjanjian dengan mereka, kita kena sentiasa berhati-hati. Kalthum ibnu Husain dilantik oleh Rasulullah SAW menjadi penggantinya menjaga urusan di Madinah. Keluarlah Rasulullah SAW pada hari Rabu, 10 hari bulan Ramadan selepas asar. Datang menggabungkan diri bersama Rasulullah SAW ialah beberapa kabilah Arab setelah diberitahu. Jadi di sini kita berhenti sekejap untuk ambil sedikit pengajaran. Kalthum ni lelaki. Sebab kalau kita namakan orang kita Kalthum ni perempuan. Kerana ada Ibnu di situ, Ibnu Husain. Nabi SAW telah melantik pemangku baginda sepanjang ketiadaan baginda di Madinah Al-Munawwarah dalam urusan menyerang kota suci Mekah. Inilah di antara perkara yang berlaku kepada semua negara dewasa sekarang ini. Mereka kalau Perdana Menterinya keluar negeri, maka akan digantikan dengan pemangkunya. Biasa kalau Perdana Menteri keluar, yang memangkunya ialah timbalan Perdana Menteri. Biasa macam itulah. Inilah yang diamalkan oleh negara-negara, sama ada negara Islam ataupun negara yang bukan Islam, melantik penggantinya. Dan keadaan ini telah pun dilakukan oleh baginda SAW, yang mana diikuti oleh seluruh negara-negara yang lain, walaupun negara itu bukan negara Islam. Rasulullah SAW telah datang menggabungkan diri bersama Rasulullah SAW ialah beberapa kabilah Arab setelah diberitahu, iaitu dari kabilah Aslam, Ghifar, Mazinah, Juhainah dan lain-lain lagi. Mereka semua bertemu di Zahran, satu tempat antara Makkah dan Madinah. Jumlah bilangan mereka semua adalah 10,000 orang. Jadi oleh kerana perang ini disebabkan oleh pelanggaran perjanjian, yang mana semuanya, kedua-dua belah pihak, ada kabilah-kabilah yang bernaung di bawahnya, maka sudah tentu peperangan pun disertai juga oleh semua kabilah-kabilah yang bernaung di bawah masing-masing. Berita kemarahan tentera yang begitu ramai itu tidak diketahui oleh pihak Quraisy, tetapi mereka sudah pun menjangka bahawa Rasulullah SAW tetap akan menyerang mereka kerana gagalnya perundingan Abu Sufyan yang pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Sangat pelik, sahabat-sahabat semuanya, sangat pelik. Tapi bila kita lihat doa Nabi tadi itu, dia jadi kita hilanglah rasa peliknya. Kenapa? Kerana Nabi kita kata, jangan jadikan orang menyedari kehadiran tentera Islam. Dan doa Nabi telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebanyakan, sekali lagi anda sebut, kebanyakan doa Nabi telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita ambillah satu yang pernah kita sebut, apabila Abu Hurairah letih dah dengan ibunya, suruh ibu dia masuk Islam, dia hina Nabi, dia hina Islam. Setiap kali disuruhnya masuk Islam, ibu Abu Hurairah menghina Nabi, menghina Islam dan sebagainya. Lalu Abu Hurairah pun bertemu dengan Rasulullah SAW, minta Nabi supaya berdoa kepada Allah supaya Allah lontarkan dalam hati ibunya akan hidayah. Pada satu hari ketika Abu Hurairah balik daripada rumahnya, maka tiba-tiba ibu dia kata, kamu jangan keluar wahai anakku, kerana aku nak mandi, nak suruh kamu bawa aku jumpa dengan Muhammad, aku nak masuk Islam. Maka doa Nabi sekali saja terus saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah kehebatan doa Nabi. Begitulah doa Nabi juga yang kita sedang baca ini. Walaupun tentera Nabi berjumlah 10,000, yang peliknya
jumlah tentera yang bergerak 10,000 ini tidak sampai pun khabar kepada Quraisy. Hanya Quraisy ini merasa bahawa Nabi kita akan menyerang, tapi mereka tak tahu bilakah Nabi akan menyerang. Makbulnya doa Nabi SAW. Seterusnya, lalu mereka pun mengirim Abu Sufyan, Hakim ibnu Hizam dan Budail ibnu Warqa untuk meninjau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini ketika tentera itu dah sampai dan mereka pun dah tahu bahawa Nabi akan menyerang. Mereka pun hantar wakil mereka untuk meninjau-ninjau apa yang ada dari segi kekuatan Rasulullah SAW. Pergilah Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa. Mereka pergi hingga berhampiran dengan jalan memasuki Zahran. Kelihatanlah kepada mereka obor api yang begitu banyak dipasang. Sedang mereka dalam kehairanan dan bertanya-tanya, api apakah yang begitu banyaknya? Kebetulan mereka dilihat oleh pengawal-pengawal Rasulullah SAW. Mereka ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Di waktu itu, Abu Sufyan telah memeluk Islam. Itu di antara bagaimana masih lagi kita menyentuh tentang doa Nabi. Dalam keadaan mereka meninjau-ninjau itu pun mereka tak tahu lagi bahawa Nabi telah mara menghampiri negeri Mekah ketika itu. Sehinggalah mereka meninjau-ninjau dan sampai ke tempat perhimpunan tentera 10,000 orang ini. Mereka masih lagi tidak menyangka bahawa obor-obor yang menyala itu adalah daripada kawasan tentera atau perkemahan tentera yang datang bersama dengan Nabi SAW. Dan ketiga-tiga orang ini telah ditangkap. Dan di waktu itulah Abu Sufyan telah memeluk Islam. Itu dia kelebihan. Ada orang masuk Islam ketika mana Nabi kita berada di Mekah dan Nabi kita ditindas, Nabi kita ditekan. Ada yang masuk Islam. Dan masuk Islam ketika ini sangat hebat. Kerana walaupun ditekan, ada yang masuk Islam. Masuk Islam ketika ini sangat hebat. Dibandingkan dengan Abu Sufyan yang masuk Islam ketika mereka Quraisy ini rasa dia tak berapa kuat dah. Mereka rasa bahawa mereka kalau berperang dengan Nabi Muhammad SAW pun mereka tak menang dah. Ketika itu Abu Sufyan masuk Islam. Jadi kelebihan di antara dua keadaan ini, sama ada golongan yang masuk Islam dikala Islam ditindas di Mekah, ataupun dikala Islam mula bangkit dan digeruni di Mekah, mana lebih penting, mana lebih utama, mana lebih aula, maka sudah tentu umat Islam yang masuk Islam ketika susah Islam itulah lebih aula, lebih baik keadaannya. Menurut Ibnu Ishaq, riwayat dari Al-Abbas mengenai berimannya Abu Sufyan, katanya, maka manakala menjelang paginya, saya pergi bersama Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Manakala dilihat akannya oleh Rasulullah SAW, berkatalah baginda, rugilah engkau wahai Abu Sufyan, belumkah lagi tiba masanya kepadamu untuk engkau tahu bahawa tidak ada Tuhan selain dari Allah. Pertanyaan Rasulullah itu dijawab oleh Abu Sufyan, alangkah penyantunnya engkau dan alangkah baiknya hatimu. Sungguhnya engkau tidak hendak memutuskan silaturahim. Sekarang saya sudah yakin kalau ada lagi Tuhan lain selain Allah, tentu saja saya telah mendapat pertolongan kepadanya. Rasulullah SAW meneruskan katanya, ruginya engkau wahai Abu Sufyan, belumkah lagi tiba masanya untuk engkau tahu bahawa saya ini utusan Allah? Jawabnya, sekarang barulah saya tahu. Al-Abbas mencelah, Islamlah wahai Abu Sufyan, dan bahawa tidak ada Tuhan selain dari Allah, dan bersaksilah bahawa Muhammad itu utusan Allah sebelum kepalamu dipenggal. Maka Abu Sufyan pun mengucap 2 kalimah syahadah dan Islamlah beliau. Gitulah kisah bagaimana Islamnya Abu Sufyan. Ada orang bila dia dalam keadaan terdesak, maka dia masuk Islam. Ada orang bersebab masuk Islam. Bukan sebab kebenaran Islam, tapi ada sebab-sebab yang lain.
Ada orang dia sebab nak kahwin dengan orang Islam, maka dia masuk Islam. Tak jadi masalah. Biarlah siapa-siapa pun di kalangan orang bukan Islam nak masuk Islam, sebab apa pun dia nak masuk Islam, silakanlah, tak ada masalah. Selepas dia masuk Islam, kita kena buat tindakan-tindakan tertentu, mengajar dia tentang Islam, biar dia melaksanakan amalan-amalan Islam dari ibadat-ibadat Islam. Maka selepas tu dia mula yakin-yakin, maka hilanglah sebab apa dia masuk Islam. Selepas dia dah mula yakin dengan Islam, maka tidak timbul lagi dia masuk sebab apa, sebab nak kahwin ke Islam pun dah jadi kuat pada diri dia, maka dia akan terus Islam walau apa pun terjadi kepada dirinya. Begitulah keadaan Abu Sufyan, merupakan satu lamhah ataupun satu titik tolak yang sangat hebat di dalam perjuangan Nabi kita SAW apabila ketua negara Mekah, ketua negeri Mekah ini telah menganut ajaran Islam, iaitu Abu Sufyan bin Harbin. Al-Abbas menceritakan lagi. Maka saya pun berkata, Al-Abbas ni ialah bapa saudara Nabi, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang gemar kepada megah. Buatlah sesuatu untuk kemegahannya. Kata Rasulullah, baiklah. Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, selamatlah dia. Dan barang siapa yang berada dalam rumahnya yang berkunci pintunya, selamatlah dia. Dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid juga, selamatlah dia. Ini sahabat-sahabat semua ya. Tindakan Nabi bila sebut begini, Nabi kita membuat satu tindakan susulan yang sangat cantik dan sangat berkesan. Apabila Al-Abbas memberi cadangan bahawa Nabi perlu buat sesuatu supaya menjadi pemangkin kepada Islamnya Abu Sufyan. Caranya ialah Nabi kita mengisytiharkan siapa-siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia tidak akan dibunuh oleh tentera-tentera Islam. Nabi kita tambah lagi, sesiapa juga yang berada di rumah masing-masing dan mengunci rumah mereka, mereka pun akan selamat. Nabi kita SAW telah menggunakan ataupun telah mengambil cadangan Al-Abbas ini sebagai satu cara untuk menguatkan Islamnya Abu Sufyan dan juga menjamin supaya keluarga Abu Sufyan yang lain yang berada di kota suci Mekah nanti akan turut sama menganut ajaran Islam. Satu lagi sahabat-sahabat semua, kita memerlukan Al-Abbas ini di zaman kita sekarang ni. Kita memerlukan peranan Al-Abbas. Apa peranan Al-Abbas di sini? Al-Abbas telah bertanya kepada Nabi atau memberikan pandangan kepada baginda SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang gemar kepada kemegahan. Buatlah sesuatu untuk kemegahannya. Jadi, bila Al-Abbas ini beri cadangan begitu, maka Nabi kita faham. Orang baru masuk Islam ini, kita kena berikan sesuatu yang boleh menguatkan Islam dia. Oleh kerana Abu Sufyan ni orang besar, orang nombor satu di Mekah, maka dia suka kepada kemegahan. Lalu Nabi kita telah mengisytiharkan, siapa-siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Nabi kita sebut nombor satu. Siapa-siapa yang dapat masuk, yang boleh masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat, tidak akan dibunuh oleh tentera-tentera Islam. Ini menjadikan Islam Abu Sufyan itu lebih kuat. Walaupun selepas itu beberapa ketika beliau, saya beri satu contoh, Abu Sufyan ni akhirnya menjadi kuat Islamnya dan dia tidak lagi meletakkan kemegahan sebagai syarat untuk Islam. Satu ketika dia telah masuk satu perang. Maaf saya tak ingat nama perangnya. Perang itu telah menyebabkan mata dia terkeluar. Mata dia terkeluar, tercabut keluar. Dia pun pegang matanya dan dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inilah mata saya sebagai balasan saya menentang kamu dulu. Nabi kita berkata kepada Abu Sufyan,
apakah kamu ingin supaya aku doakan supaya matamu sembuh? Abu Sufyan kata, tak apalah ya Rasulullah. Ianya sebagai bukti bahawa aku dulu pernah menyerang kamu. Pernah menyusahkan kamu. Pernah menghalau kamu dan sebagainya. Begitulah keadaan Abu Sufyan, yang mana saya boleh ingatkan sikit kepada sahabat-sahabat semua. Abu Sufyan ni isterinya Hindun. Dan kita pun sangat tahu tentang Hindun yang berperanan besar dalam membunuh Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ni anak beranak dekat dengan Nabi. Abu Jahal sepupu Nabi. Semua orang dekat-dekat, semua kaum kerabat. Sebab tu tadi kita ada dengar Abu Sufyan kata, kamu orang yang sangat baik kerana kamu tidak mahu memutuskan silaturahim. Kenapa? Kerana Abu Sufyan dengan Nabi itu sangat dekat pertalian keluarganya. Begitulah keadaan politik yang tinggi yang ada pada tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang besar jawatannya sebelum Islam akan mendapat jawatan juga di dalam Islam. Begitulah tradisi Islam yang menjadi agama anutan kita semua. Maka manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Makkah, berkatalah baginda kepada Al-Abbas, mintalah Abu Sufyan berada di jalan sempit masuk ke Makkah itu, supaya dia lihat tentera-tentera Allah yang melintasi di hadapannya. Kata Abbas lagi, maka saya pun keluar dan meminta Abu Sufyan berada di jalan sempit seperti yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Maka lalulah berbagai kabilah dengan bendera masing-masing. Setiap kali melintasi satu-satu kabilah, Abu Sufyan berkata, wahai Abbas, siapa itu? Saya pun menjawab, Salim. Dan begitulah seterusnya. Hingga akhirnya, lalulah pula Rasulullah SAW dengan pasukannya yang terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka memerhatikannya dengan perhatian yang tajam. Maka kata Abu Sufyan, Maha suci Allah, wahai Abbas, siapa mereka itu? Saya pun menjawab, itulah dia Rasulullah SAW bersama orang-orang Muhajirin dan Ansar. Katanya, tiada siapa dan tak ada sebarang kuasa yang boleh menentang mereka. Demi Allah, wahai Abul Fadl, yakni Abbas, anak saudaramu itu telah menjadi penyerang yang agung. Saya menjawab, wahai Abu Sufyan, itulah nubuwah, yakni kenabian. Jawabnya memang benar. Begitulah keagungan Nabi SAW, kehebatan Nabi SAW. Macam mana sahabat-sahabat semua ya, Nabi SAW telah mengarahkan Al-Abbas supaya menyuruh Abu Sufyan duduk di satu tempat yang strategik untuk dia melihat rombongan tentera yang datang menyerang kota suci Mekah. Satu persatu. Ibaratnya, kalau kita tengok di Dataran Merdeka, di masa hari menyambut kemerdekaan 31 Ogos. Lalulah rombongan demi rombongan, pejabat demi pejabat, jabatan demi jabatan. Antara yang paling hebat, paling gah ialah pasukan tentera diraja Malaysia, contohnya. Dan juga pasukan polis diraja Malaysia. Antara kumpulan-kumpulan yang sangat hebat dari segi kawatnya, perkakasan senjatanya, dan juga gerakan-gerakan mereka menjadikan kita bersemangat. Itulah gambaran bagaimana yang ingin dibentuk oleh Nabi SAW di dalam jiwa Abu Sufyan, supaya dia tidak merasakan bahawa keputusan dia untuk masuk Islam bukan satu kesilapan, tapi merupakan satu kebenaran. Dia pun kata, Al-Abbas pun dalam keadaan yang sama, Al-Abbas telah berperanan memberikan menyuntik kepada beliau semangat demi semangat, sehinggalah sampai kepada nubuwah. Kemudian Al-Abbas pun berkata kepada Abu Sufyan, selamatkan kaummu. Maka dengan segera pergilah Abu Sufyan ke Makkah sebelum sampai Rasulullah SAW. Beliau melaung dengan sekuat suaranya
Wahai orang-orang Quraisy, itu Muhammad telah datang dengan bala tenteranya yang kamu tidak akan dapat menentangnya. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Inilah yang menjadi kekuatan kepada tindakan Nabi dan juga orang yang mencadangkannya, iaitu Al-Abbas, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan sendirinya berperanan untuk melaungkan kemenangan Islam dengan hanya mengatakan bahawa wahai orang-orang Quraisy, gitulah ataupun itulah dia tentera Muhammad yang mana kamu tidak mampu untuk mengalahkannya. Awal-awal lagi Abu Sufyan telah mencanang kemenangan tentera Islam. Maka datanglah kepada Abu Sufyan isterinya Hindun binti Utbah. Didesaknya Abu Sufyan supaya berperang. Jawab Abu Sufyan, jangan terpedaya dengan nafsumu. Yang datang itu bukan tandingan kamu. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Maka kata orang-orang Quraisy, rumahmu tidak muat untuk kami semua. Katanya, barang siapa yang masuk ke masjid, selamatlah ia. Lalu bertempiaranlah mereka berlari pulang ke rumah masing-masing dan ada yang ke dalam masjid. Begitulah keadaan suasana yang kita boleh bayangkan keadaan kufar Quraisy atau musyrikin yang sangat takut dengan kehadiran tentera yang jumlahnya 10,000. Yang mana satu ketika dulu, kalau kita recall balik, bagaimana mereka ketika Nabi bersama dengan mereka, mereka ludah Nabi, mereka hina Nabi, mereka keji Nabi, mereka lakukan tindakan-tindakan menyakiti jasad Nabi, menyakiti umat Islam. Semua dulu itu dah habis dah ceritanya. Sekarang Islam telah menang dan orang-orang kafir yang dulu bersama-sama menentang Islam lari bertempiaran dengan kekuatan yang mereka lihat yang ada pada tentera-tentera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Sa'ad bin Ubadah telah berkata kepada Abu Sufyan tatkala dilihatnya di jalan, hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini adalah hari dibebaskan melakukan pembunuhan di Kaabah. Perkataan Sa'ad itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata baginda, hari ini adalah hari berkasih sayang. Hari ini adalah hari dimuliakan oleh Allah akan Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintahnya kepada pemimpin-pemimpin tentera supaya jangan memerangi sesiapa pun kecuali orang yang mengangkat senjata melawan. 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan diperintahkan dibunuh di mana saja bertemu mereka. Mereka ialah Ikrimah bin Abu Jahal, Habbar ibnu Aswad, Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Sarah, Muqais bin Habbah, Al-Laythi, Khawairiyah bin Nuqaid, Abdullah bin Hilal, Hindun bintu Utbah, Sarah Hamba, Amru bin Hisham, Farasna dan Qarinah atau 2 orang hamba perempuan yang selalu menyindir dan mempersenda-sendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyanyiannya. Begitulah keadaannya sahabat-sahabat semua apabila salah seorang daripada umat Islam, tentera Islam, Sa'ad bin Ubadah melaungkan ini hari pertempuran, maknanya hari pembunuhan. Tapi Nabi telah ubah slogan itu dengan mengatakan bahawa hari ini adalah hari berkasih sayang. Itulah peperangan Fathu Makkah ini di antara peperangan yang sangat sedikit kematiannya. Beberapa orang saja yang mati di pihak Quraisy. Itu pun bukan di dalam kota suci Mekah, tapi di luar kota suci Mekah. Itu antaranya dapat kita bentang sedikit. Tak habis lagi cerita peperangan ini. Lepas itu kita masuk kepada pengajarannya insya-Allah. Jadi anda serah pada saudara Najib lah. Kepada Najib untuk tutup majlis insya-Allah. Silakan Najib. Terima kasih Ustaz. Kita berhenti 526 je Najib Okey. Okey. Okey, ada sesahabat ke nak tambah-tambah cerita ke? Tak ada nampak ya Ustaz? Ada. Kita boleh tutup kot insya-Allah. Boleh tutup insya-Allah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.